Nama saya Nurul Syahira binti Muhammad Syah, nomor metrik BE 23110529. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farhana Lai dari Fakulti FPEP mengambil jurusan Peragaunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syaira binti Muhammad Harun, nomor metrik BB 23110833. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin kenalkan diri saya. Nama saya Azri binti Osman, Program Hubungan Industri, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Seterusnya, saya Michelle Christy Clarence dengan nomor matriks BF 23110081. Saya Nika Uranda Tudol, nomor metrik BF 23110056. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulikram bin Hasanuddin, Nometrix BP 23110141. Nama saya Ahmad Nizam bin Abdullah, nomor metrik BP 23110408. Pandemik COVID-19 merupakan peristiwa global yang melibatkan penyebaran virus corona jenis baru, yaitu SARS-CoV-2, yang menyebabkan penyakit yang dikenali sebagai COVID-19. Coronavirus ini adalah sebahagian daripada virus yang menyebabkan SARS, yaitu sindrom pernafasan akut teruk, dan MERS, sindrom pernafasan Timur Tengah. Pandemik COVID-19 ini telah menjejaskan cara berkomunikasi antara budaya dengan ketara dalam kehidupan harian, telah mencipta cabaran yang unik dan peluang baru dalam berkomunikasi. Menurut Weekly 1967, komunikasi adalah satu activity yang sangat asas dalam kehidupan manusia. Perkataan komunikasi ini dia berasal daripada bahasa Inggris yang mempunyai perkataan daripada bahasa Latin, yaitu communicare. Manakala budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskrit, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Komunikasi antara budaya pula terbentuk secara bergelombang dari satu negara dengan negara yang lain, dari satu wilayah di dalam negeri ke wilayah lainnya, dan terdapat berbagai suku kaum. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 bukan saja menyebabkan krisis kepada kesehatan awam, malah kepada ekonomi dan pasaran buruh keseluruhannya. Ia telah menambah beban dan cabaran kepada golongan pekerja, majikan, dan kerajaan. Namun, dengan adanya kemudahan teknologi pada masa kini, tidak menghalang masyarakat dan keluarga untuk bertanya kabar antara satu sama yang lain, dan mengeratkan lagi jalinan silaturahim antara mereka. Kajian kami dilaksanakan bagi mencapai 3 objektif, yaitu untuk mengetahui konsep norma budaya baharu yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Selain itu, untuk mengenal pasti halangan atau kekangan berhubung isu-isu komunikasi dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi norma budaya baru kesan pandemik COVID-19. Serta untuk mengkaji strategi yang dipraktikkan masyarakat dalam mengatasi halangan berhubung isu komunikasi dan budaya kesan pandemik COVID-19. Seterusnya, kita akan beralih kepada hasil dapatan kajian objektif yang pertama, yaitu konsep norma budaya baharu. Apa itu norma budaya baharu? Norma budaya baharu dapat didefinisikan sebagai amalan kehidupan baharu yang tidak akan sama seperti sebelum ini. Hal ini seperti aktiviti yang dikategorikan sebagai norma baharu mungkin menjadi perkara baharu kepada masyarakat kini, namun menjadi amalan biasa bagi masyarakat pada masa hadapan. Contohnya seperti norma budaya baharu semasa pandemik, yaitu seperti kerap membasuh tangan, penjarakan sosial, dan penggunaan pelitup muka. Pembudayaan norma baharu di Malaysia menggunakan pendekatan seperti amalan cegah, amalan patuhi serta pantau, atau dengan kata lain CAPP, dengan menyasarkan individu, keluarga, dan komuniti dalam mencegah penularan COVID-19. Dalam budaya ini, kerajaan dan rakyat bersama-sama dalam melaksanakan norma baharu ini. Daripada pelaksanaan norma baharu ini, ianya memberi impak besar terhadap rutin harian masyarakat.
Antara norma budaya baharu yang diperkenalkan semasa pandemi COVID-19 di Malaysia ialah peningkatan penjagaan kebersihan diri. Dalam norma ini, kita ditegaskan untuk sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun beralkohol untuk tujuan membunuh bakteria yang terdapat di tangan kita. Kita juga digalakkan untuk memakai pelitup muka setiap masa bagi mengelakkan penyakit yang tersebar melalui mulut dan hidung. Penggunaan hand sanitizer dengan kerap juga amat digalakkan dan semua rakyat ditegaskan untuk mandi selepas keluar dari rumah. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit daripada merebak. Rakyat juga ditegaskan untuk mengambil vaksin sekurang-kurangnya 2 dos bagi setiap individu. Seterusnya, norma budaya baharu yang kedua ialah mengamalkan tingkah laku 3W. Dalam tingkah laku 3W ini, ianya merangkumi wash, cuci, sentiasa mencuci tangan, wear, pakai, sentiasa memakai pelitup muka, dan won, iaitu amaran, iaitu sentiasa mematuhi peraturan dan peringatan daripada pihak berkuasa ataupun KKM. Rakyat juga digalakkan untuk mengelakkan 3S dan 3C, iaitu kawasan yang sempit, kawasan yang sesak, dan bersembang dengan jarak yang dekat. Hal ini bertujuan bagi mengelakkan penularan COVID-19 dalam masyarakat kita. Seterusnya, rakyat perlu patuh terhadap SOP, yaitu Standard Operating Procedure yang dilaksanakan semasa PKP. Hal ini dikatakan demikian kerana peningkatan kluster tempat kerja yang sangat pesat. Oleh sebab itu, pihak kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyusun langkah-langkah yang perlu dilaksanakan bukan sahaja oleh majikan tetapi juga pekerja itu sendiri. Antara SOP yang diperkenalkan ialah SOP dalam pembelajaran dan pengajaran, SOP dalam aktiviti sosial, keagamaan, dan juga dalam aktiviti perkahwinan. Antara langkahnya, penyediaan tempat mencuci tangan atau hand sanitizer, pekerja menggunakan pelitup muka setiap masa, dan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter daripada tempat kerja. Samping itu, semua pihak harus melakukan pemantauan kesihatan diri dan keluarga. Antara pemantauan yang dilakukan ialah dengan melakukan saringan suhu badan. Seperti yang kita tahu, suhu badan normal adalah antara 36.0 sehingga 37.5 darjah Celsius. Apabila suhu mencecah 37.5 darjah Celsius ke atas, segera pergi membuat perawatan di tempat yang terdekat. Hal ini dikatakan demikian kerana takut terjangkit dengan COVID-19. Tambahan pula, kita perlu sentiasa menjaga kebersihan diri dan kawasan persekitaran, serta sentiasa mematuhi SOP yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Tambahan pula, kita perlu selalu mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi, seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau bahan pencuci tangan yaitu hand sanitizer, agar tidak dijangkiti kuman. Seterusnya, saya akan menjelaskan 4.0 iaitu halangan atau kekangan yang dihadapi berhubung isu-isu komunikasi dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi norma budaya baharu kesan pandemik COVID-19. Halangan atau kekangan yang pertama adalah dari aspek fizikal. Halangan dari aspek fizikal ini juga bermaksud pembatasan pergerakan dan interaksi sosial. Contoh yang boleh diambil adalah apabila kerajaan Malaysia mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP di seluruh Malaysia yang mula dikuatkuasakan pada 18 Mac sehingga 31 Ogos 2020 yang bertujuan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Kawalan ketat yang dilakukan oleh pasukan PDRM telah menggesa rakyat untuk hanya berada di rumah kerana sebarang pergerakan melintasi sempadan maupun daerah memerlukan permit serta alasan yang kukuh. Rakyat juga telah diarahkan untuk menjaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain semasa berinteraksi sosial yang telah menjadi halangan bagi masyarakat untuk melakukan sebarang aktiviti secara bersemuka. Ini telah mengehatkan komunikasi intrapersonal dan menyukarkan sebarang pertukaran budaya kerana aktiviti sosial yang dijalankan secara atas talian dipercayai kurang berkesan. Halangan atau kekangan yang kedua adalah dari aspek penggunaan teknologi. Sejak pandemik COVID-19, pelaksanaan aktiviti sosial, aktiviti pembelajaran serta pekerjaan telah dijalankan secara atas talian sahaja dengan menggunakan Google Meet, Webex dan sebagainya.
Bagi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, aplikasi Google Classroom telah dijadikan alternatif di mana segala bahan pembelajaran boleh diakses dan sebarang penghantaran tugasan juga dilakukan di aplikasi tersebut. Oleh itu, terdapat halangan dari segi akses internet dan peranti komunikasi digital. Seperti yang kita tahu, bukan semua orang mempunyai akses internet yang kuat, terutama bagi yang tinggal di kawasan pedalaman. Bagi yang tinggal di kawasan pedalaman, mereka perlu mendaki ke kawasan yang lebih tinggi hanya untuk mendapatkan akses internet bagi menyertai sebarang aktiviti atas talian, terutamanya bagi pelajar yang perlu menghadiri kelas. Dan terdapat juga sesetengah keluarga yang kurang berkemampuan mempunyai peranti komunikasi digital yang mencukupi untuk anak-anak mereka seperti komputer riba dan telefon bimbit disebabkan oleh kekangan kewangan. Halangan dan kekangan yang ketiga ialah pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial merupakan halangan yang sangat sukar untuk dibendung kerana ia menjadi platform untuk menyebarkan pelbagai maklumat hingga tidak terkawal dan terkadang mendatangkan kepada keburukan kerana maklumat yang dikongsikan tidak selalunya benar dan sahih. Penyebaran maklumat palsu mengenai COVID-19 ini juga telah banyak mengeluhkan masyarakat, menyebabkan masyarakat lebih mempercayai berita yang dipaparkan di media sosial berbanding info-info yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia itu sendiri. Yang keempat ialah psikologi. Pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan yang sangat ketara kepada kesihatan mental individu, terutamanya peniaga kecil yang tidak dapat mengekalkan perniagaan kecil mereka akibat perintah kawalan pergerakan PKP. Hal ini juga telah menyebabkan tekanan emosi kepada individu tersebut kerana kekurangan pendapatan mereka dan boleh menjerumus kepada percubaan untuk membunuh diri. Adalah penting bagi setiap individu untuk mengutamakan kesehatan mereka dan menyesuaikan diri dengan cabaran yang ditimbulkan oleh wabak COVID-19 ini. Kerana wabak ini boleh memberi kesan yang sangat ketara kepada keseluruhan kesejahteraan mereka. Halangan dan kekangan yang terakhir ialah pengaruh norma sosial dan budaya. COVID-19 ini, seperti yang kita tahu, ia telah memberi kesan yang sangat ketara kepada norma sosial dan juga budaya di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Dengan norma baru seperti memakai pelitup muka dan juga mengasingkan diri jika kita terkena COVID-19 dan melakukan penjarakan sosial ini telah menjadi cabaran bagi masyarakat Malaysia. Dan hal ini telah menyebabkan kesukaran untuk bernafas bagi sesetengah individu yang memakai pelitup muka dan juga menjadikan jurang yang sangat besar dalam dunia untuk berkomunikasi. Dan seterusnya bagi penggunaan aplikasi MySejahtera iaitu memerlukan pengimasan kod QR untuk mendapatkan permit. Hal ini juga menjadi cabaran bagi individu yang buta IT, terutama sekali individu yang berumur. Kerana mereka sangat susah untuk memahami dan sangat susah untuk mengimbas kod QR ini kerana mereka salah satu individu yang boleh digelar sebagai buta IT. Perubahan ini telah menyebabkan peningkatan ketakutan dan kebimbangan mengenai penyebaran virus COVID-19 ini. Gelombang COVID-19 telah menjadi cabaran besar dari aspek komunikasi dan budaya dalam komuniti kita. Oleh itu, masyarakat telah mengambil inisiatif bagi mengatasi masalah ini. Antara strategi yang dipraktikkan masyarakat dalam mengatasi halangan berhubung isu komunikasi dan budaya kesan pandemik COVID-19 termasuklah peningkatan kualiti teknologi maklumat yang maju. Advokasi media dan komunikasi memainkan peranan yang besar untuk menyampaikan informasi bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Hal ini bukan sahaja mampu mewujudkan komuniti yang berinformasi tepat, malah dapat menjamin hubungan interaksi antara rakyat agar tidak terganggu. Oleh itu, rakyat Malaysia telah menunjukkan perkembangan yang positif dari segi teknologi maklumat dan komunikasi. Semasa pandemik COVID-19, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC)
menyatakan bahawa langganan jalur lebar dalam negara meningkat sebanyak 10% secara mendadak, iaitu peningkatan penggunaan teknologi yang berkualiti dan meluas seperti liputan 3G dan 4G LTE. Perkembangan teknologi tanpa wayar yang pesat dalam kalangan masyarakat juga telah meningkatkan kemampuan penghantaran data serta maklumat berskala besar dalam masa yang lebih singkat, di samping meningkatkan kualiti hidup masyarakat, terutamanya penduduk luar bandar. Walau bagaimanapun, maklumat yang dikongsikan melalui medium telekomunikasi, sama ada radio, televisyen, internet, dan sebagainya, memerlukan kawal selia kediri agar maklumat palsu tidak tersebar. Hal ini bagi mengelakkan kesihatan mental orang ramai tergugat dan keamanan awam daripada terjejas. Strategi kedua dalam mengatasi halangan berhubung isu komunikasi dan budaya, kesan pandemi COVID-19 ialah penyebaran informasi berkredibiliti tinggi. Dalam mendapatkan kepercayaan dan keyakinan daripada orang awam, kita perlulah menggunakan organisasi yang berkredibiliti tinggi untuk menyebarkan informasi seperti ini. Oleh itu, pihak kerajaan berperanan penting dalam menyebarkan informasi yang boleh dipercayai untuk memutuskan penularan COVID-19. Buktinya, dalam kajian jurnal PLOS-ONE ini, orang awam cenderung menerima maklumat daripada organisasi yang mempunyai kredibiliti tinggi daripada pihak lain. Dalam strategi ini, pihak kerajaan akan mengongsikan informasi-informasi sahih seperti peraturan semasa, maklumat kes semasa, serta langkah berjaga-jaga. Secara tidak langsung, melalui penyebaran informasi ini, pihak kerajaan juga boleh mempengaruhi corak perbelanjaan masyarakat. Pihak kerajaan akan menekankan untuk berjimat dan membeli keperluan berbanding kehendak. Akhir sekali, penyebaran informasi berguna sebegini juga penting untuk dijadikan sebagai panduan supaya masyarakat tidak panik dengan pandemik yang berlaku secara tiba-tiba sehingga mengubah lanskap kehidupan secara drastik. Saya teruskan kepada strategi ketiga dalam mengatasi halangan berhubung isu komunikasi dan budaya kesan pandemik COVID-19, yaitu menggunakan platform media sosial sebagai medium penyebaran maklumat. Dalam era baru ini, yaitu era modernisasi, penggunaan telepon pintar tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat. Tidak kira miskin atau kaya, tua atau muda, semua memiliki telepon pintar. Begitu juga dengan platform media sosial. Buktinya dalam paparan berita harian pada 22 September 2021 memaparkan sebanyak 86% daripada penduduk Malaysia telah menggunakan media sosial. Oleh itu, pada 2019, yaitu semasa pandemik COVID-19 melanda Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menggunakan platform media sosial sebagai medium untuk penyebaran maklumat berkaitan COVID-19. Sebagai contoh, setiap agensi kerajaan telah mengeluarkan kenyataan atau pekeliling soalan lazim berkaitan prosedur operasi standard iaitu SOP semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19. Segala informasi dan maklumat-maklumat terkini berkaitan COVID-19 akan diberitahu oleh Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi siaran langsung di Facebook. Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM juga telah membuat akaun rasmi di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok dan Telegram agar semua lapisan masyarakat mendapat maklumat yang sahih semasa pandemik melanda. Dan rakyat juga boleh mendapat maklum balas berkaitan COVID-19 melalui talian pusat operasi negara di media sosial yang disediakan. Okey, seterusnya pendekatan komunikasi yang sesuai. Pendekatan komunikasi yang sesuai ini maksudnya ialah penyebaran maklumat. Penyebaran maklumat ni pihak tersebut seharusnya menggunakan bahasa atau perkataan yang sesuai dengan situasi. Contohnya macam bahasa yang bersifat mengajak masyarakat untuk mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, sementara memberi amaran kes jangkitan yang serius. Okey, seterusnya pengenalan komunikasi bukan lisan.
Maksudnya pihak kerajaan juga perlu memelihara pekerjaan ni yang ada dan cakna akan kesukaran untuk masyarakat berkomunikasi secara fizikal untuk mencari rezeki. Contohnya, pihak kerajaan telah menyediakan online training secara percuma melalui platform Coursera yang dapat seperti menyediakan lebih 300 kursus yang berkaitan dengan perniagaan seperti penjualan produk online melalui aplikasi yang disediakan, iaitu reskilling yang diperlawa oleh syarikat-syarikat, iaitu lifelong training yang dapat meningkatkan lagi kemahiran anak-anak tempatan pada musim COVID ini. Akhir sekali ialah kerjasama komuniti tempatan. Okey, bagaimana dengan kerjasama komuniti tempatan ni ialah masyarakat harus perlulah dipaksa mengurangkan pergerakan masing-masing. Manakala penutupan sektor sosial dan ekonomi ni telah mengakibatkan sebagian rakyat ni kehilangan sumber pendapatan di samping ancaman kesihatan sebab bawa penyakitlah menular. Oleh sebab itu, pihak kerajaan juga haruslah membantu dan mendukung sektor perniagaan masyarakatnya, iaitu penangguhan pembayaran bagi pekerja-pekerja tempatan yang berpendapatan 500 ke bawah ni di semua sektor di dalam perusahaan mikro, kecil dan sederhana selama 6 bulan lah. Selama 6 bulan ni serta memberikan subsidi pembayaran gaji sebanyak 25% lah kepada pekerja tempatan, perusahaan mikro, kecil dan sederhana selama 3 bulan. Secara kesimpulannya, pandemi COVID-19 bukan sahaja menyebabkan krisis kepada kesehatan awam, malah kepada ekonomi dan pasaran buruh keseluruhannya. Ia telah menambah beban dan cabaran kepada golongan pekerja, majikan dan kerajaan. Namun, dengan adanya kemudahan teknologi pada masa kini tidak menghalang masyarakat dan keluarga untuk bertanya kabar antara satu sama lain dan mengeratkan lagi jalinan silaturahim antara mereka. Sekian, terima kasih dari grup kami.